Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya pada hari ini kita nak belajar poligon untuk tingkatan 2. Poligon asas 2 tu maksudnya poligon untuk tingkatan 2. Masa kita tingkatan 1, kita juga belajar tentang poligon, tetapi kita fokus pada segitiga dengan sisi 4. Ini masa tingkatan 2 kita belajar lagi poligon. Kita fokus sudah kepada sisi 5, sisi 6, sisi 7, sisi 8, sisi 9, sisi 10 dan sebagainya. Kalau 5 sisi tu kita panggil pentagon. Kalau 6 sisi hexagon. Kalau 7 sisi heptagon. Kalau 8 oktagon, kalau 9 nonagon dan kalau 10 dekagon lah. Tapi apa cerita tentang poligon? Poligon ni sebenarnya apa? Poligon ni ialah sebenarnya dia ni adalah gabungan garis-garis lurus. Gabungan garis lurus. Poligon tu sendiri, apa maksud poligon tu sendiri? Poligon ni maksudnya ialah gabungan garis lurus lah. Nombor 1, dia mesti gabungan garis lurus. Dan yang keduanya, dia ni mesti tertutup. Dia mesti tertutup. Dia mesti tertutup. Dia gabungan garis lurus dan yang keduanya dia mesti tertutup lah. Macam tu. Ini katakan ada satu bentuk, bentuk dia macam ni. Ni garis, dia macam ni. Dia tertutup tetapi dia bukan gabungan garis lurus. Maka ini dinamakan, ini bukan poligon. Dia bukan poligon. Jadinya dia mesti gabungan garis lurus yang tertutup. Jadi macam mana tu? Contoh macam ni lah. Okey. Ini semuanya garis lurus dan dia tertutup. Yang ini dinamakan poligon. Dari poligon ni kita boleh dapat dia punya sudut-sudut dia lah. Sudut-sudut di mana? Sudut-sudut di sini, di sini, di sini, di sini dan di sini. Kita belajar dia punya sudut-sudut dia. Dan sudut-sudut untuk poligon tingkatan 2 ni ada 2, iaitu sudut dalam dan sudut luar. Okey. So mari kita tengok. Kita ulang kaji balik. Masa kita tingkatan 1, ini masa kita tingkatan 1, masa kita form 1, kita belajar segitiga dan sisi 4. Segitiga ni ada banyak jenis lah kan. Jadi segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga tak sama sisi, segitiga sudut tegak. Sisi 4 pun ada macam-macam. Segi 4 sama, segi 4 tepat, segi 4 selari, rhombus, trapezium, lelayang. Itu masa tingkatan 1. Sekarang ni kita masuk tingkatan 2, kita belajar berkaitan dengan pentagon. Ini tingkatan 2, hexagon. Ini tingkatan 2, tingkatan 2, tingkatan 2. Ni semua tingkatan 2 lah. Cumanya kalau dia tu 5 dia punya sisi dia, maknanya garisannya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 garisan, gabungan 5 garisan. Kemudian garis-garis bentuknya tertutup. Kemudian ada 5 garisan, kita namakan dia pentagon. Kalau dia ada 6 garisan-garisan, gabungan garisan ada 6, kita namakan hexagon. Kalau 7 heptagon. Kalau 8 oktagon, kalau 9 nonagon, kalau 10 dekagon. Okey. So, mari kita tengok. Jadinya sebelum cikgu nak teruskan cerita tentang poligon ni, cikgu nak bagi tahu untuk tingkatan 2 ni, kita belajar poligon ni ada 2 sudut. Satu sudut dalam, okey. Dan lagi satu adalah sudut luar. Okey, satu lagi sudut luar lah. Jadi sudut dalam tu macam mana? Contoh kalau macam ni. Katakan macam ni lah. Anggap semua garisan ni adalah garis lurus. Cikgu guna pen ni menyebabkan garisan ni garisan tak lurus. Katakan ada sudut kat sini A, B, C dan D. A, B, C, D tu dipanggil sudut dalam sebab dia ada dalam poligon.
Senang. Itu dipanggil sudut dalam. Ataupun bahasa panjang dia sudut pedalaman lah. Bahasa panjang dia sudut pedalaman. Okey, sudut luar tu macam mana pula? Sudut luar tu macam ni. Katakan ada garisan, ada poligon bentuk dia macam ni. Okey. Jadinya kita gariskan dia macam ni, gariskan dia macam ni. Okey, lepas tu gariskan macam ni. Okey, jadi di mana sudut luar tu? Di mana sudut-sudut luar tu? Sudut luar adalah sudut di sini. Katakan sini X, ini Y, sini Z, sini P, sini Q. Sekarang pelajar nampak tak? Apa beza sudut dalam dan sudut luar? Okey, apa beza sudut dalam dan sudut luar? Maknanya sudut dalam dia ada dalam kotak, ada dalam bentuk poligon. Sudut luar dia mesti di luar poligon. Jadi kita tingkatan 2 kita belajar itu. Cumanya di sini. Dekat sini ada A, B, C, D. Maknanya kalau dia ada A tambah B tambah C tambah D, ini semua kita panggil hasil tambah sudut pedalaman. Sudut dalam lah ataupun sudut pedalaman. Kadang-kadang dinamakan jumlah sudut pedalaman. Jumlah dengan hasil tambah tu sama lah kan. Okey. Kalau dekat sini ada Q, P, X, Y, Z. Jadi Q tambah P tambah X tambah Y dan tambah Z. Itu semua adalah hasil tambah sudut luar lah. Hasil tambah sudut luar. Macam tu. Okey. Nampak tak sekarang? Di mana sudut dalam dan di mana sudut luar. Jadi sudut luar ni, sudut peluaran ni, dia ada dia punya formula dia. Sudut pedalaman pun dia ada dia punya formula dia. Okey, mari kita tengok satu-satu Jadi mula-mula sekali kita belajar tentang sudut pedalaman. Mula-mula kita belajar tentang sudut dalam lah ataupun sudut pedalaman. Macam tu. Sudut pedalaman. Jadi formula hasil tambah sudut pedalaman bagi satu-satu poligon ialah kurungan n tolak 2 darab 180 darjah. Di mana n ni adalah bilangan sisi. Berapa sisi? Berapa dia punya sisi dia? Kan kita kira tadi ada 5 sisi panggil pentagon, 6 sisi ada panggil heksagon, 7 sisi ada panggil heptagon. N tu adalah berapa dia punya sisi dia, bilangan sisi dia. Okey. Ini adalah formula yang pertama di mana kita nak tahu hasil tambah sudut pedalaman. Ini sudut dalam tu ditambah berapa jumlah sudut pedalaman, kita gunakan formula n tambah kurungan, kena ada kurungan kurungan n tambah 2, n tolak 2, n tolak 2 darabkan dengan 180 darjah. Okey. Formula yang kedua adalah formula satu sudut pedalaman bagi poligon sekata. Jadi poligon ni ada 2 jenis lah. Satunya poligon yang sekata. Poligon sekata ni, poligon tu dia punya sisi-sisi dia sama panjang. Sekata maksudnya sisi yang sama panjang, okey. Dan yang keduanya sudut dalamnya sama. Okey, macam tu. Tapi poligon tak sekata adalah sisi-sisinya tak sama panjang dan sudut-sudut dalam dia tak samalah sudut dia. Kalau kita tengok yang kat sini, ini pentagon ni tak sekata. Sebab apa? Sisi dia tak sama panjang. Yang ni ni pun sama juga. Heksagon ni tak sekata. Sebab sisi-sisi dia tak sama panjang. Heptagon ni, yang ini heptagon ni tak sekata. Sebab dia ni sisi-sisi dia tak sama panjang. Walau macam mana pun ada poligon yang sekata. Yang mana poligon sekata ni dia punya sisi semua sekali sama panjang, setiap sisi dia, setiap panjang sisi dia sama, maka sudut dalam dia pun akan sama. Dia punya formula dia n tolak 2 darab 180 darjah seperti di atas dan kemudian bahagikan dengan n, di mana n tu ialah berapa sisi. Bilangan sisi, bilangan sisi. Okey? Okey, next.
Okey, jadinya itulah cerita tentang sudut pedalaman. Sudut pedalaman Jadi kita nak tengok soalan-soalan berkaitan dengan sudut pedalaman. Okey. Dia kata namakan poligon ini. Bila dia suruh namakan poligon ni maksudnya yang ini ni. Namakan poligon ni. Kita kiralah 1 sisi, 2 sisi, 3, 4, 5. Dan kalau kita tengok dia punya sisi dia, panjang sisi dia adalah sama. Panjang sisi dia ni adalah sama. Okey. Bila panjang sisi dia sama, maka ini adalah poligon sekata. Ini adalah poligon sekata. Namakan poligon ini, bila dia ada 5, maka kita panggil dia sebagai pentagon. Pentagon. Macam tu. Dan kita kena ingat dia ni pentagon yang sekata. Okey. Ini yang sekata. Pentagon sekata. Okey, pentagon sekata. Sekata tu maksudnya sisi-sisi dia sama panjang, maka setiap sudut dia adalah sama. Setiap sudut. Setiap sudut pedalaman dia. Contoh A, B, C. Ini sudut dalam D dan E. Okey. Jadi sudut-sudut dalam dia, sudut-sudut pedalaman dia, semua sisi-sisinya adalah sama. Jadi kira jumlah sudut pedalaman ataupun kira hasil sudut pedalaman poligon. Maknanya seolah-olah dia nak cuba kita tambahkan A tambah B tambah C tambah D dan tambahkan dengan E. A tambah B tambah C tambah D dan tambah E. Jadi A tambah B tambah C tambah D tambah E itu adalah dinamakan sebagai jumlah sudut pedalaman ataupun hasil tambah sudut pedalaman. Hasil tambah sudut pedalaman. Sebagaimana yang kita belajar tadi adalah dia punya formula dia, N kurungan N tolak 2, kita darabkan dengan 180 darjah. Okey, untuk jawab soalan yang B ni, senang saja. Kita buat N tolak 2, sekali lagi N tolak 2, kita darabkan dengan 180 darjah. Di mana N tu adalah bilangan sisi ni, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kurungan 5 tolak 2 darabkan dengan 180 darjah. Para pelajar, bila anda menggunakan kalkulator, bila dia ada kurungan, anda kena buat kurungan. Sebab kalau anda tak buat kurungan, jawapannya salah. Contoh 5 tolak 2 darabkan dengan 180. Kalau kita guna kalkulator, okey, jawapannya kita akan dapat 540 darjah. Tetapi kalau kita guna juga kalkulator tapi kita buat 5 tolak 2 darab 180 darjah, yang ini tidak ada kurungan, jawapan ni salah. Yang ini jawapan salah. 5 okey, kejap. 5 tolak 2 darab 180, kita akan dapat negatif 355 darjah. Yang ini salah para pelajar. Sebab apa salah? Sebab kita tak letak dia punya kurungan. Maka dia jadi salah lah. Sepatutnya dia 540. Okey. Tapi kita dapat jawapan negatif 355. Memang salah lah. Jadinya kena ingat, betul-betul kena ingat kat situ. Kalau nak gunakan kalkulator, kena buat kurungan. Carilah kalkulator saintifik kan ada kurungan. Ini kurungan 5 tolak 2 darabkan dengan 180 darjah dapat 540, bukan negatif 355. Itu. Okey, itu yang B lah. Maknanya seolah-olah A tambah B tambah C tambah D tambah E, jawapannya adalah 540 darjah. Ni semua sekali. A tambah B tambah C tambah D tambah E, semua sekali adalah 540 darjah. Okey, untuk yang C pula, dia suruh kira nilai satu sudut pedalaman poligon, dan kita tahu poligon ini adalah poligon sekata. Poligon ni nama secara umum lah poligon. Tapi bila kita jumpa dia tu segi 5, kita panggil dia pentagon. Kalau kita jumpa segi 6, panggil heksagon. Sampai segi 7, segi 8, segi 9. Tapi kalau secara umum kita namakan dia sebagai poligon. Tapi bila dia suruh kira sisi, kita namakan dia khusus. Berapa sisi dia? Kalau 6 heksagon. Macam tu. Okay. Jadinya untuk soalan C ni, kira nilai satu sudut pedalaman poligon.
kira nilai satu sudut pedalaman poligon sekata. Senang saja. Okey, untuk pengetahuan para pelajar, bila poligon tu sekata, bila poligon ni sekata, maka sudut-sudutnya adalah sama. Sudut-sudut A sama dengan B, sama dengan C, A sama juga dengan B, sama juga dengan C, sama juga dengan D, sama juga dengan E. A sama juga dengan B, sama dengan C. Samalah semua sekali. Jadi ambil ini 540 darjah ni, 540 darjah, kita bahagikan dia dengan berapa sisi? Bahagikan dengan 5. So 540 bahagi 5, kita dapat jawapannya adalah 108 darjah. 108 darjah, kita dapat jawapannya adalah 108 darjah. Maksudnya apa? Maksudnya dekat A ni adalah 108 darjah, dekat B adalah 108 darjah, dekat C adalah 108 darjah, dekat D adalah 108 darjah, dekat E adalah 108 darjah. Semua sekali 108 darjah. Nampak tak para pelajar? Okey. So, para pelajar, cikgu nak para pelajar buat soalan ni. Jadi sekarang ni sila stopkan video cikgu dan cuba para pelajar buat soalan ini dahulu. Stop sekarang video cikgu. Okey, mari kita sama-sama bincang. Mari kita sama-sama bincang. Namakan poligon ini. Poligon ni apa nama dia? Mula-mula kita kena kira lah berapa sisi dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 sisi. 6 sisi namanya adalah heksagon. Heksagon. Okey. Yang keduanya tengok sisi-sisi dia sama panjang, sama panjang. Ini heksagon dan kita kena ingat dia ni adalah heksagonnya adalah sekata. Sekata ni dia special sikit. Okey. Sekata ni special sikit. Jadi kira jumlah sudut pedalaman poligon itu untuk jawapan yang B, seperti biasa n tolak 2 darabkan dengan 180 darjah. Ini cikgu ulang balik, kena ada kurungan. Kena ada kurungan. N tu berapa? N tu adalah 6, kurungan 6 tolak 2 darabkan dengan 180 darjah. Okey. Jadinya darabkan dengan 180 sama juga dengan jawapannya adalah 720 darjah. Okey, cuba kalau para pelajar tak buat kurungan. Terus saja 6 tolak 2 darab 180. Pelajar akan dapat jawapannya adalah negatif 354. Yang tu salah. Yang tu salah. Sebab apa? Sebab kita buat ni tak ada kurungan. Terus saja 6 tolak 2 darab 180 darjah dapat jawapannya negatif 354. Yang tu confirm salah sebab tak buat kurungan. Okey. Jadinya yang C tu disebabkan dia nak nilai satu sudut poligon pedalaman, sudut pedalaman poligon, dan kita tahu poligon ni adalah poligon sekata. Maka ini A sama juga dengan B, sama juga dengan C, sama juga dengan D, sama juga dengan E, sama juga dengan F. Semuanya sama. Jadinya A sama dengan B sama dengan C. Senang saja. Jumlah sudut pedalaman adalah 720 darjah. Kita bahagikan dengan berapa dia punya sisi dia? 6. Macam itulah. 720 bahagi 6. So sama dengan jawapannya adalah 120 darjah. Jawapannya adalah 120 darjah. Faham tak ni? Okey. Nampak tak soalan? Mari kita tengok soalan-soalan yang lain pula. Okey. Soalan ni soalan lebih mencabar. Gambar tak berapa jelas tapi tak apa. Dia suruh cari nilai X. Okey, dia suruh cari nilai X. Jadi kita tahu X ni adalah sudut dalam. X ni adalah sudut di dalam poligon. Okey. Jadi yang keduanya, dia ni sekata tak sekata. Oh, jawapannya poligon ni dia tak sekata. Poligon ni tak sekata. Tak sekata. Kalau dia sekata, sisinya sama panjang, maka sudutnya sama. Tapi kalau dia tak sekata, sisinya tak sama panjang, sudutnya berbeza setiap satu. Okey. Jadi kita nak tahu dia ni dalam
Berapa sisi? Senang saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 sisi. Maka namanya adalah heksagon. Yang mana heksagon ni dia punya sisi dia ada 6 bilangan sisi. Ada 6 sisi. Jadi kita terus saja disebabkan X ni adalah sudut dalam. Maka kita kena buat, nak tahu sudut dalam, jumlah sudut dalam. Jumlah sudut dalam. Jumlah sudut perdalaman adalah N tolak 2. Kita darabkan dengan 180 darjah. Okey. Jadinya N tu adalah bilangan sisi. 6 tolak 2 darabkan dengan 180 darjah. Jadinya, so dapat jawapan adalah sama juga dengan 720 darjah. Itu semua sudut-sudut dalam ni kalau dicampur, hasilnya adalah 720 darjah. Sekarang mari kita tengok. Yang ni X sudut dalam, ini 110 sudut dalam, ini 105 sudut dalam. Yang ini pun sudut dalam, yang ini sudut dalam. 50 ni adalah sudut luar. Jadi macam mana nak dapatkan sudut dalam dia? Kenalah 360 tolak 50. Okey. So jawapannya dekat sini adalah 310 darjah. 310 darjah. Jadi sekarang ni kita kumpulkan semua sekali sudut-sudut dalam. X tambahkan dengan 110 darjah, tambahkan dengan 105 darjah, tambahkan dengan 120 darjah, tambahkan dengan 2X, tambahkan dengan 310 darjah. Semua sekali dia sama dengan 720 darjah. Semuanya. Semuanya adalah jawapannya 720. Jadi X tambah 2X dia akan jadi 3X kat sini. Tambahkan dengan, mari kita kira 110 tambah 105. Okey, tambahkan dengan 120, tambahkan dengan 310. So jawapannya adalah 645 darjah. 645 darjah sama juga dengan 720 darjah. Maka 3X sama juga dengan 720 darjah tolakkan dengan 645 darjah. So kita dapat 3X sama juga dengan 75 darjah. Jadi X sama dengan 75 bahagi 3, kita dapat 25 darjah. X tu jawapannya adalah 25 darjah. Maksudnya dekat sini adalah 25 darjah sahaja. Okey. Itulah kegunaan jumlah sudut dalam ataupun hasil tambah sudut perdalaman. Okey. Okey, untuk soalan yang kedua ni, cuba para pelajar, cikgu minta para pelajar buat dahulu. Okey, stopkan video cikgu dan buat sekarang. Okey, baik. Jadinya dia suruh cari nilai X. Kita tengok X tu dekat mana? Oh, dekat sini ada X, dekat sini ada X. Oh, okey. Lepas tu dekat sini dia banyak sudut dalam, cuma ada satu sudut luar kat sini. Jadi apa sudut dalam kat sini? Mestilah 360 tolak 140. 360 tolakkan dengan 140. So jawapannya adalah 220 darjah. Okey. Cumanya bila semua sekali sudut dalam, kita ada satu formula, hasil tambah sudut perdalaman ataupun jumlah sudut perdalaman, dia punya formula dia adalah N tolak 2 darab 180 darjah, di mana N tu berapa sisi, berapa garisan poligon ni, berapa sisi. Jadinya cikgu kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih lagi 6. Jadinya nak tahu jumlah sudut perdalaman adalah N tolak 2 darabkan dengan 180 darjah. Jadinya N tu adalah 6 tolak 2 darabkan dengan 180 darjah. So kita akan dapat jawapan 720 darjah. Kita akan dapat jawapan 720 darjah. Itu semua sekali lah jumlah sudut perdalaman. Jadinya ni semua sudut dalam ni kita tambahkan sebab dia suruh cari X, kita tambahkan nanti kita tolakkan dengan 720. Jadi cikgu ambil dia dari sini 77 tambah 210 220 minta maaf. 77 darjah tambahkan dengan 220 darjah tambahkan dengan 2X
tambahkan dengan 14 darjah, tambahkan dengan 120 darjah, tambahkan dengan 125 darjah, tambahkan lagi dengan 4x, tambah 32 darjah, sama juga dengan 720 darjah. Sekarang kita kumpulkan yang x tu, 4x campur 2x jadi 6x. Kemudian 77 tambah 220 tambahkan dengan 14, tambahkan dengan 120, tambahkan dengan 125, tambahkan dengan 32. So kita dapat jawapannya adalah 588 darjah, 720 darjah. So 6x sama dengan 720 darjah. Tolakkan dengan 588 darjah. Jadi 6x sama juga dengan 720 tolakkan dengan 588. Kita dapat jawapannya adalah 132 darjah. Jadi x sama juga dengan 132 bahagi 6. Kita akan dapat jawapan x tu adalah 22 darjah. Okey. X adalah 22 darjah. Faham X adalah 22 darjah. So macam itulah para pelajar. Jadinya sekarang ni sudut dalam kita dah selesai. Mari kita tengok belajar pula sudut luar. Okey, sudut luar, sudut luar. Dan sudut luar pun dia ada dia punya formula dia. Sudut luar dia ada formula dia. Mari kita tengok dulu sudut luar punya formula. Okey. Yang pertama, formula yang pertama adalah hasil tambah sudut peluaran sebuah poligon, tak kisah poligon apa pun, adalah 360 darjah. Yang ni kita kena ingat lah. Apa juga poligon, sudut luar dia adalah 360 darjah. Sudut luar tau. Hasil tambah sudut luar, bukan sudut dalam. Sudut dalam kena n tolak 2 darab 180 darjah. Tapi kalau hasil tambah sudut luar, poligon apa sekalipun adalah 360 darjah. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, formula yang kedua adalah formula satu sudut peluaran poligon sekata dengan syarat poligon ni poligon sekata adalah kita nak kira sudut luar. Satu sudut luar poligon sekata adalah 360 darjah, bahagikan dengan bilangan sisi. Bilangan ataupun berapa sisi lah. Bilangan sisi dia. Kita dapatlah sudut luar tu berapa. Dengan syarat poligon ni mesti poligon sekata. Poligon sekata maksudnya sisi dia sama panjang. Okey. Dan satu lagi yang ketiga ialah formula bilangan sisi poligon sekata adalah 360 darjah. Ini nak kira bilangan sisi poligon Bilangan sisi poligon. Dan poligon tu mesti poligon sekata, mestilah 360 darjah bahagikan dengan satu sudut luar. 360 darjah bahagikan dengan satu sudut luar. So 3 untuk sudut luar ni kita belajar 3 formula. Mari kita tengok satu. Okey. Yang ni gambar kurang jelas, tapi orang cadang pun dia suruh cari nilai y. Tolong cari nilai y. Nilai y ni adalah sudut luar. Nombor satu dia ni sudut luar. Yang keduanya ini adalah poligon sekata. Poligon sekata. Kena kira lah berapa dia punya sisi dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, ada 6. Okey, ada 6 poligon. Ada 6 sisi. So bila 6 sisi maksudnya dia ni adalah hexagon. Dan kita kena ingat dia ni adalah sekata. Bila dia sekata, dia ada satu formula. Macam mana nak dapat satu sudut luar poligon sekata adalah dengan cara 360 darjah bahagikan dengan bilangan sisi. Ataupun bahagikan dengan n lah maksud dia. Bahagikan dengan n. Jadi 360 darjah bahagikan dengan 6. So dapat 60 darjah. Dapat 60 darjah. Jadi y adalah sama juga dengan 60 darjah. Maksudnya dekat sini 60 darjah. Okey. Di sini 60 darjah, semua sudut luar. Okey. Di sini 60 darjah, kemudian di sini adalah 60 darjah, kemudian di sini adalah 60 darjah. Okey.
Di sini adalah 60 darjah. Semua sekali 60 darjah. Y adalah 60 darjah. Okey, nampak tak? Okey. Para pelajar, cuba cari nilai Y dekat sini yang mana cikgu nak bagi tahu bahawa poligon ni sekata. Ini adalah poligon sekata. Cuma berapa sisi? Kenalah tengok kira. Cuba dapatkan nilai Y para pelajar. Stop sekejap video cikgu. Okey, baik. Jadi nombor 1, kita nak kira bilangan sisi dia. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 sisi Okey, jadinya dia ni pentagon. Oh, rupanya dia ni adalah pentagon. Jadinya kena ingat, untuk apa juga poligon, jumlah sudut keluaran adalah 360 darjah. Hasil tambah sudut keluaran adalah 360 darjah. Sudut luar, bukan sudut dalam, sudut luar. Kemudian dia ada 5 sisi, maka bahagikan dengan 5. 360, 360, kita bahagikan dengan 5. So jawapannya adalah 72 darjah. Jadi Y sama juga dengan 72 darjah. Jadi yang sini adalah 72 darjah. Semua sisi di luar adalah 72 darjah. Semua sisi di luar adalah 72 darjah. Semua sisi di luar adalah 72 darjah. Okey, di sini pun adalah 72 darjah. Y adalah 72 darjah. Okey, mari kita tengok soalan yang lain. Okey. Ini adalah soalan gabungan sudut dalam dan sudut luar. Y ini sebenarnya dia suruh cari sudut luar. Y itu di sini Y itu di sini. Y adalah sudut luar. Okey, yang keduanya kita tengok betul-betul gambar rajah ni ataupun poligon ni, dia adalah poligon tak sekata. Poligon dia tak sekata. Poligon tak sekata. Bila dia ni poligon tak sekata, maka dia tak ada keistimewaan sikit. Dia kurang sikit dia punya formula dia. Jadinya dia suruh cari sudut luar, walau macam mana pun semua sudut dekat sini 86, 139, 111, 84 darjah semua sekali ni. 84 darjah semua sekali ni. Okey, dia ni adalah sudut dalam. Jadi kita kena tahu sudut dalam dekat sini juga. Katakan dekat sini X. Kita nak cari Y, tapi sebelum cari Y kita cari X dulu. Sebab X tambah Y mestilah 180 darjah kan. Jadi dekat sini kita kena guna juga formula sudut dalam, iaitu kita nak tahu jumlah sudut dalam. Okey, jumlah sudut dalam adalah N tolak 2 darabkan dengan 180 darjah. Ini ada berapa sisi kat sini? 1, 2, 3, 4 dan 5. Dia ada 5 sisi. Ini 5 sisi tolakkan dengan 2 darabkan dengan 180 darjah. Cikgu nak ingatkan kalau guna kalkulator kita kena buat kurungan tu. Kalau kita tak buat kurungan kita akan dapat jawapan yang salah. Okey. Macam tu. Jadi jawapannya adalah 540 darjah. Semua sekali 540 darjah. Maknanya X tambah 86 tambah 139 tambah 11 tambah 84, jawapannya 540 darjah. Jadi kita cari X dululah. X tambah 86 darjah tambah 139 darjah tambah 111 darjah tambah 84 darjah sama juga dengan 540. Jadinya yang 86 dengan 84 semua sekali yang di sini kita tambahkan dia 86 tambahkan dengan 139, tambahkan dengan 111, tambahkan dengan 84, kita dapat jawapan X tambah 420 darjah sama dengan 540 darjah. Ini X sama dengan 540 darjah. Tolakkan dengan 420 darjah, jadi X sama juga dengan 540, 540 tolak 420. So X sama dengan 120 darjah. Jadinya dekat sini X kat sini 120 darjah. So kita nak cari Y. Ini Y berapa? Y untuk dapat Y dia kenalah 180 darjah. Satu garisan satu sisi 180 darjah tolakkan dengan X tadi 120 darjah. Y sama dengan 60 darjah.
Jadi Y sama dengan 60 darjah. Okay, next. Cari yang mudah-mudah sikit. Kita cari yang okey, yang ni pula. Ini berkaitan dengan sudut luar. Sudut luar. Dia kata cari bilangan sisi poligon, dan untuk pengetahuan ini poligon ni adalah poligon sekata. Tapi dia punya sisi dia kita tak tahu berapa. Tapi mula-mula sekali kita assume dia adalah poligon ni adalah poligon sekata. Maksud poligon sekata bilangan sisi dia sama panjang dan semua sudut dia adalah sama. Kat sini pun 135 darjah. Okey. Jadinya kita nak tahu bilangan sisi dan kita nak tahu dia ni pentagon ke oktagon ke apa ke kan, berapa apa gon. Jadi kita kena tahu sudut luar dia. Sudut luar dia, satu sudut luar kat sini. Berapa sudut luar di sini? Katakan kat sini X. X berapa? X tu adalah 180 tolak dengan 135. So kita dapat jawapan X sama juga dengan X sama juga dengan jawapannya adalah 45 darjah. Jadi 45 darjah. So bila X sama juga dengan 45 darjah, kita nak tahu bilangan poligon, senang saja. Kita gunakan formula 360 darjah bahagikan dengan 45 darjah. Bahagi 45. So, minta maaf. 360 bagi 45. Kita dapat jawapannya 8. 8 ni maksudnya dia ada 8 sisi. Dia ada 8 sisi. 8 sisi maksudnya 8 sisi yang sekata, maksudnya dia ni adalah oktagon. Yang penting kita tahu dia ni ada 8 sisi. 8 sisi kita, poligon 8 sisi kita panggil sebagai oktagon. Dan oktagon dia adalah oktagon sekata lah. Okay. Next, yang ni pula. Cari bilangan sisi poligon. Cuba para pelajar buat. Cuba para pelajar buat. Stopkan video cikgu dan para pelajar buat. Okey, baik. Jadi ini senang saja. Kita tahu bahawa dia dah bagi sudut luar. Cumanya kita nak tahu berapa bilangan sisi dia. Senang saja 360 darjah bahagikan dengan 30 darjah. So kita dapat jawapan 360 bahagikan dengan 30. So kita dapat jawapan 12 sisi. Maksudnya dekat sini ni garisan ni ada 12. Garisan yang tertutup tu ada 12. Okey, garisan yang tertutup. Okey. Jadi para pelajar, cikgu ingat sampai di sini dulu kelas kita. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa dalam topik yang lain. Okey. Iaitu topik bulatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.